Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah diberi ruang dan peluang serta nikmat masa lapang dan kesihatan, dan insya-Allah dapat kita bertemu dalam slot yang saya kira begitu penting dan begitu istimewa. Dan insya-Allah pada siri yang terakhir ini kita cuba untuk menyelami satu tajuk yang saya rasa sangat bermakna dalam hidup kita, di penghujung Ramadan ini insya-Allah mudah-mudahan ia memberi iktibar. Yang menjadi topik perbincangan kita pada hari ini ialah semoga bertemu lagi Ramadan. Tentu puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan adalah satu kewajipan yang utama sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikutkan maksud Islam itu sendiri, bermula dengan syahadah, kemudian dituruti dengan solat 5 waktu pada satu hari dan satu malamnya, seterusnya ialah menunaikan puasa pada bulannya, iaitu pada bulan Ramadan. Yang ini adalah tiga yang utama yang Ramadan ini sekiranya ditinggalkan tanpa sebab yang syar'i, tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak ada hari yang dapat kita gantikan. Dan itulah juga yang menjadi lambang keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu insya-Allah sama-sama kita menjadikan ianya peringatan, supaya kita sedaya upaya cuba untuk sentiasa menambah baik kualiti puasa Ramadan kita, bukan sahaja untuk kali ini tetapi tahun-tahun mendatang insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi Ramadan. Tuan-tuan puan-puan, percayalah bahawa Ramadan akan terus kembali. Ramadan akan kembali apabila tiba masanya, kembali kepada kita. Tetapi sama ada kita ini terus dipanjangkan usia dan diberikan nikmat kesihatan ini untuk terus menunaikan ibadah yang fardu dan ibadah-ibadah sunat dalam bulan Ramadan, itu kita tidak tahu. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang sangat tidak sabar menunggu Ramadan. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang berkira-kira untuk menunaikan dan memanfaatkan Ramadan ini sepenuhnya supaya dapat kita ambil seluruh nikmat dan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak diizinkan Allah, lalu pulanglah mereka ke pangkuan ilahi. Justru selagi mana kita diberi peluang, selagi mana kita diberi nikmat sihat ini, kita cuba perkasakan amal ibadah kita, khususnya yang fardu, dan kita perbanyakkan amalan-amalan sunat, dan insya-Allah kita jadi orang yang tidak sabar menunggu Ramadan akan datang. Dan sebenar Ramadan ini akan berakhir, dan kita perlu melihat dan memuhasabah kembali apa yang telah kita manfaatkan sebulan Ramadan ini, dan bagaimana persediaan kita menghadapi Ramadan akan datang. Semoga kita bertemu lagi Ramadan, insya-Allah dia menjadi satu doa, dan kita perlu sama-sama menghayati bagaimana Ramadan menjadikan kita orang yang terus meningkat takwanya walaupun Ramadan telah berlalu, dan ia memberi nilai tambah kepada kualiti diri kita, personality kita, integriti kita, sifat amanah dan bertanggungjawab kita, khususnya dalam menunaikan tanggungjawab kekhalifahan di dunia ini. Puasa sesungguhnya menguji keikhlasan, untuk orang-orang yang beriman, menguji keikhlasan kita dari sudut ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah rahsia antara hamba dengan Tuhan, dan ia sebagaimana saya sebutkan tadi merupakan ibadah yang istimewa berbanding ibadah-ibadah yang lain. Dan kefarduan puasa ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran, sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab itulah yang mana kita perlu menghayati ayat ini, kerana di sini tertulis KPI Ramadan,
bukan untuk saya seorang, bukan untuk tuan-tuan perempuan sahaja, tetapi kepada seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Mudah-mudahan inilah yang menjadi KPI kepada ibadah puasa kita. Ya, Allah pujuk kita supaya puasalah. Jangan takut susah, sebab puasa ini bukan sahaja menjadi tanggungjawab kamu, tetapi orang-orang yang lebih dahulu hidup sebelum kamu, mereka juga berpuasa dan mereka boleh lakukan dengan baik. Justru kenapa kita tak boleh buat? Ini jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, memang hakikatnya puasa ini sukar. Ya, puasa ini menahan diri daripada perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara yang halal yang kita boleh lakukan, tetapi dia menjadi perkara yang haram apabila kita berpuasa. Sebab itu rutin yang manusia lakukan, ya, yang sudah biasa, yang tidak melanggar hukum hakam agama, tetapi tiba-tiba tak boleh. Sebab itu saya katakan dia menjadi satu kesukaran, dan dia bukan sahaja menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi menjaga perasaan, menjaga pemikiran, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, menjaga seluruh kehidupan. Ya, dan insya-Allah kita doakan semoga Ramadan ini kita benar-benar mendapat manfaat dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, Al-Qurtubi semasa mentafsirkan ayat yang saya sebutkan tadi menyatakan bahawa puasa telah disyariatkan kepada umat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, tetapi kemudiannya umat para nabi tersebut, iaitu Bani Israel, telah mengubah, ya, dengan menambah 10 hari lagi, kemudian mereka menambah lagi 10 sebagai membayar nazar pendeta yang telah sembuh daripada sakit. Maka jadilah puasa orang-orang Nasrani 50 hari. Jadi itulah sebagai contoh sejarah, ya, tetapi apa yang berlaku kepada kita ialah kekal 30 hari dalam bulan Ramadan, dan 30 hari inilah yang kita sentiasa tak sabar nak bertemu, ya, saban tahun. Dan yang paling utama tuan-tuan puan sekalian ialah untuk kita melihat bagaimana kaitan puasa dan takwa untuk kita terus perkukuhkan dalam jiwa kita, supaya lepas sahaja Ramadan ini kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kita lebih bertanggungjawab, kita lebih amanah, kita lebih lunak orangnya berbanding dengan sebelum Ramadan. Kita lebih mudah memaafkan, insya-Allah. Kita lebih banyak berhikmah dalam kehidupan, insya-Allah. Jadi sebab itu kita cuba untuk kali ini benar-benar memahami bagaimana takwa mencorakkan peribadi kita selepas Ramadan ini. Dan saya suka untuk berkongsi apa yang disebut oleh Ibnu Katsir, yang mana Ibnu Katsir menyatakan bahawa puasa adalah pemangkin ketakwaan yang paling utama. Banyak amal soleh kita yang menjadi sebab untuk kita jadi orang yang bertakwa, tetapi puasa ini lain. Puasa ini luar biasa. Ya, beliau itu Ibnu Katsir menyatakan beberapa bukti terhadap apa yang disebut tadi. Ya, bila Ibnu Katsir kata puasa menjadi pemangkin utama, apa buktinya? Maka Ibnu Katsir membawa 5 hujah. Yang pertama, puasa menghalang daripada makan minum, puasa menghalang daripada persetubuhan dan apa jua perbuatan yang disukai oleh nafsu manusia. Bila mana kita ni sebagai manusia fitrahnya kena makan, kena minum, dengan syarat makanan minuman kita adalah yang halal. Tiba-tiba bila kita berpuasa, kita tidak boleh melakukan itu, walhal dia adalah sesuatu yang halal. Kenapa tak boleh? Kerana Allah larang. Maka kalau kita makan juga, minum juga, dia menjadi perbuatan yang haram di siang hari pada bulan Ramadan. Tapi Alhamdulillah, dengan kekuatan jiwa, dengan kekuatan rohani kita, kita boleh tinggalkan itu kerana kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kepatuhan itulah yang menjadikan kita orang yang lebih bertakwa daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Katsir, puasa melatih kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tahu bahawa setiap perbuatan kita ini, kita yakin Allah melihat.
Dan kerana Allah melihat kita tak buat yang lain melainkan sentara buat perkara yang harus, perkara yang wajib dan perkara yang tidak dilarang. Dan keadaan itulah yang menjadikan kita ini orang yang lebih tinggi takwanya berbanding sebelumnya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Katsir, orang yang berpuasa menyempitkan laluan syaitan ke dalam dirinya kerana syaitan menggunakan saluran darah sebagai laluan. Jadi rupanya orang yang kurang makan, orang yang banyak berpuasa, orang yang banyak menahan diri daripada makan yang melampaui batas, mereka ini dapat menjauhkan diri daripada syaitan kerana mereka menyempitkan saluran darahnya. Ya, dan ini sesuatu yang mungkin kita baru dengar, mungkin kita tidak biasa, mungkin belum lagi dibuktikan secara saintifik, tapi apa yang dikongsi oleh Ibnu Katsir boleh menjadi sebahagian daripada rujukan kita, insya-Allah. Dan yang keempat, kebiasaan, kata Ibnu Katsir, orang puasa banyak melakukan ketaatan. Ya, kalau kita bandingkan tuan-tuan perempuan sebelum kita masuk bulan Ramadan, mungkin kita sekali-sekala bangun malam untuk solat, terutama 1/3 akhir malam. Tapi bulan Ramadan, setiap malam kita solat malam. Kemudian selepas solat malam kita solat fajar, sementara kita nak mendirikan solat subuh. Yang mana kalau hari yang tidak bulan Ramadan, mungkin kita solat subuh aja. Ya, kemudian lepas subuh kita buat macam mana? Kita sahur berjemaah. Kemudian sebelum subuh kita sahur berjemaah. Lepas sahur berjemaah kita solat fajar, solat subuh. Kemudian kita menunaikan tanggungjawab kita yang hakiki. Kalau yang bekerja, bekerjalah. Kalau bekerja dari rumah, bekerjalah dari rumah dengan amanah. Kemudian zuhur pun boleh zuhur berjemaah. Kemudian kita kailullah setengah jam ke sebelum zuhur, insya-Allah, dan asar berjemaah. Seterusnya kita menyediakan makan minuman untuk iftar secara berjemaah, menguatkan ikatan silaturahim keluarga. Ya, kemudian kita bersedekah, kemudian kita berbuka puasa dengan mengambil makanan-makanan sunnah, kemudian kita seterusnya menunaikan solat maghrib, solat isyak, tadarus, tarawih dan juga amalan-amalan yang lain. Jadi ketaatan ini mungkin berlaku pada bulan-bulan selain Ramadan, tetapi tidak sesibuk kita dalam bulan Ramadan. Dan Ramadan ini memang kita sibuk dengan ketaatan. InsyaAllah, mudah-mudahan dia memberi kita ruang dan peluang untuk terus hampir kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kata Ibnu Katsir, orang yang kaya apabila merasai keperitan lapar, dia akan dapat memahami kesukaran orang fakir miskin. Jadi bagaimana kita boleh meningkatkan sifat kehambaan bila mana kita sentiasa cukup di dunia ini, kita sentiasa lumayan dan mewah, tetapi kadang-kadang kita terpaksa merasai keperitan hidup. Orang yang susah, orang yang lebih lemah dari sudut keuangannya, dari sudut ekonomi keluarganya daripada kita. Dia teringin nak makan tapi tak boleh, teringin nak beli tu tapi tak sesuai dan sebagainya. Itulah yang akhirnya meningkat rasa hamba, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini bukan sahaja menguji orang miskin, tetapi juga menguji orang kaya. Bukan saja menguji orang sihat, tetapi menguji orang sakit. Ya, justru kita faham keistimewaan Ramadan ini amat luar biasa. Sebab itu bila Ramadan hampir berlalu, kita rasa amat sedih. Ya, kita rasakan bahawa peluang ini kalaulah yang terakhir, di hujung ini kita cuma ada sehari dua lagi untuk memaksimalkan ibadah kita sepenuhnya. Dan insya-Allah, kalau kita tidak mahu menjadi orang yang rugi, ya, kita persiapkan diri untuk jadi orang yang lebih sibuk, ya, terutama di hujung waktu begini. Dan insya-Allah selepas kita menamatkan Ramadan, kita meraihkan Syawal, kita ambillah masa untuk duduk berfikir dan bermuhasabah. Ya, tuliskan apa kebaikan yang kita perolehi daripada Ramadan ini, bagaimana kita mengubah diri, apa personality kita yang telah banyak berubah daripada sebelumnya, ya, daripada orang yang kasar dan pemarah, kita menjadi orang yang lunak dan pemaaf.
kita daripada dulu menjadi orang yang banyak mengabaikan amanah dan tanggungjawab, maka selepas Ramadan kita menjadi orang yang sangat prihatin terhadap setiap tanggungjawab yang telah pun dibebankan kepada kita ataupun diberikan tanggungjawabnya kepada kita. Kalau sebelum Ramadan kita jadi orang yang sangat cuai dalam ibadah, tetapi selepas Ramadan kitalah orang yang paling menjaga masa untuk menyempurnakan ibadah. Kalau sebelum Ramadan kita tidak menghiraukan hukum hakam dalam setiap pemikiran, prasangka, perbuatan, perkataan kita, tetapi selepas Ramadan kitalah yang menjadi orang yang paling berhati-hati. Dan sekiranya kita membuat ukuran begitu dan kita pasti kita jadi lebih baik daripada sebelumnya, maka percayalah ya, insya-Allah Allah telah memberi perhatian kepada kita dan meletakkan kita ke suatu makam yang berbeza daripada sebelum ini. Dan bersyukurlah ya, dan bersyukurlah. Dan kebaikan-kebaikan itu bukan bersifat sementara ya. Kita nak supaya setiap aspek kehidupan kita ini kita lalui dengan bekal takwa yang kita telah ambil pada Ramadan kali ini, dan kita lestarikan supaya kita tidak akan mengurangkan takwa kita sebagaimana yang telah kita perolehi kali ini. Jangan kurangkan lagi, tapi tunggu Ramadan akan datang untuk kita tambah lagi takwa kita ya. Mudah-mudahan di saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala kita dapat mencukupkan keimanan dan ketakwaan, dan Allah menjadikan kita hamba yang tergolong bersama orang-orang yang soleh dan solehah di sisinya di dunia yang berbeza nanti, insya-Allah. Banyak cabaran kita sebenarnya dalam menunaikan ibadah, apa jua ibadah, khususnya puasa, dan cabarannya lagi ialah dalam kita nak maintain sikap kita ya, bicara kita nak maintain supaya kekal begitu ya, yang saya sebutkan, nak melestarikan apa sahaja perubahan yang baik yang telah kita lakukan apabila kita memperoleh takwa ya di bulan Ramadan itu. Dan banyak cabaran-cabarannya, iaitu mungkin kita merasakan bahawa waktu masih panjang untuk kita berubah lagi ya. Justru kali ini kita rasakan boleh untuk kita kembali kepada sikap yang lama ya, sikap orang yang tidak bertakwa. Kita boleh untuk membazirkan masa, kita boleh untuk meninggalkan tanggungjawab tanpa sebab, kita boleh untuk makan apa-apa jua harta dengan cara yang tidak halal. Sekiranya kita rasakan kita masih punya waktu, tuan-tuan percayalah sebenarnya tidak ada sesiapa pun ya yang boleh menjamin bahawa waktu kita ini masih panjang ya. Justru kita tidak boleh melengah-lengahkan apa jua kebaikan yang kita ingin buat ya. Fastabiqul khairat ya, bersedialah untuk melakukan kebaikan, bersegeralah untuk melakukan apa jua yang baik, insya-Allah. Justru saya faham bahawa kehidupan kita ini kalau tidak ada cabaran, tidak ada ujian, ia tidak meningkatkan kesabaran. Dan kalau tidak meningkatkan kesabaran, bagaimana kita meningkatkan keimanan? Ya, jadi orang yang berbeza berbanding sebelum ini ya, dengan harapan insya-Allah kita bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang, dan kita maintain sikap yang baik, kita maintain perbuatan-perbuatan ataupun ibadah ataupun amal soleh kita yang telah kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan dia menjadi sebab ya. Dan jangan lupa ya, sesiapa yang telah melalui Qiyamul Lail ya, yang mendapat Lailatul Qadar ya, saya suka untuk berkongsi bagaimana At-Tabari telah menukilkan ya beberapa tafsir ulama terhadap keistimewaan Ramadan, yang mana di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Ibnu Katsir dan juga As-Suyuti menukilkan daripada Abu Hatim ya, yang menukilkan daripada Urwah, katanya diceritakan kepada Rasulullah SAW berkenaan 4 lelaki daripada kaum Bani Israel, dan mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa melanggar perintah Allah walau sekelip mata.
Dan mereka ialah Ayub, Zakaria, Hazqil ibnu Ajuz dan Yusha ibnu Nun. Urwah berkata, para sahabat Rasulullah sendiri merasa kagum dengan ketekunan 4 orang ini dalam beribadah. Lalu Jibril pun datang dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, "Wahai Muhammad, umatmu kagum dengan lelaki-lelaki tersebut yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa pernah melanggar walaupun sekelip mata perintah-perintah Allah. Sesungguhnya Allah menurunkan kepada kamu perkara yang lebih baik daripada itu," kata Jibril. Semua tak sabar nak dengar apa yang lebih baik daripada ibadah 80 tahun tanpa henti walau sekelip mata. Apa yang lebih baik? Maka Jibril pun membaca, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Perkara ini lebih utama dikagumi olehmu dan umatmu, kata Jibril. Urwah berkata, perkara tersebut telah menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersamanya. Lihatlah tuan-tuan keistimewaan Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 80 tahun orang melakukan ibadah tanpa henti, kerana Lailatul Qadar ini bukan 80 tahun tetapi 83 tahun dan 4 bulan. Dia adalah seumpama ahli ibadah dan mujahid yang beribadah dan berjihad selama tempoh itu. Masya Allah. Sebab itu kita tidak sabar setiap kali menunggu Ramadan. Dan Lailatul Qadar mungkin telah berlalu, dan insya Allah kita telah mendapat kebaikan daripadanya. Dan itulah yang saya gambarkan kenapa kita tidak sabar menunggu Ramadan. Ya, kita harap semoga insya-Allah kita bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Ya, terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan mendengar perkongsian ini. Semua kebaikan itu saya harapkan semoga saya beroleh manfaatnya, juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa muhasabah diri, dan mudah-mudahan kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepulangan yang abadi, penuh dengan bekalan yang hakiki, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.